Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran sains. Masih lagi di bawah tajuk mikroorganisma ya. Okey, kita akan sambung pembelajaran yang kita buat kemarin berkenaan mikroorganisma. Jadi kita dah pun berkenalan dengan semua jenis mikroorganisma untuk silibus kita ni ada 5 semua, kita ulang balik. Kita ada fungi iaitu kulat, kita ada alga, kita ada protozoa, kita ada bakteria dan yang last sekali paling kecil adalah virus. Jadi untuk sebenarnya kalau ikutkan kita ada satu eksperimen lah, dan insyaAllah kejap lagi saya akan forward video berkenaan eksperimen berkenaan pembiakan mikroorganisma ataupun bakteria. Tapi sebelum tu kita tengok dulu video ni macam mana kita nak bincang berkenaan kewujudan mikroorganisma. Macam mana dia boleh wujud. Jadi kalau kita ikutkan di rumah atau di mana-mana saja kita mengamalkan kebersihan, iaitu mencuci tangan setiap hari. Mencuci tangan setiap hari ataupun kita mandi setiap hari menggunakan sabun. Gosok gigi menggunakan ubat gigi. Kenapa agaknya? Okey, itu menjadi satu persoalan sebenarnya semua orang tahulah, sebab sebenarnya kita memang nak bagi hilang mikroorganisma lah. Jadi dekat sini saya nak bawa yang ada kaitan dengan mikroorganisma tersebut berkenaan macam mana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey nah. Jadi sambungan kita hari ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kalau ada kat sini boleh nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 faktor, iaitu kelembapan, maksudnya kena ada air lah, cahaya, suhu, nilai pH dan satu lagi kat sini. Apakah dia? Okey. Jadi kat sini sebenarnya untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni, saya lebih suka bawa ataupun minta pelajar-pelajar cuba ingat keadaan dalam mulut manusia. Okey. Kalau awak perasan setiap pagi kalau tak gosok gigi, bau memang sangat-sangat tak boleh tahan kan. Jadi apa yang ada dekat mulut manusia tu boleh kita gunakan sebagai panduan untuk mengingat faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita tengok yang pertama. Dari segi kelembapan. Kelembapan maksudnya kehadiran air. Kehadiran air dalam mulut manusia pun ada air. Jadi air adalah antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Maksudnya ada air, mikroorganisma akan lebih cepat untuk mengalami pertumbuhan. Okey nah. Yang kedua, cahaya. Kalau tengok ataupun kalau kita perhatikan dalam mulut kita memang gelap lah, tak ada cahaya. Jadi faktor cahaya, kalau tidak ada cahaya ataupun sumber yang kurang cahaya, mikroorganisma lebih cepat membiak lah. Namun begitu harus diingat, dalam 5 kategori mikroorganisma yang kita dah belajar kemarin, ada mikroorganisma yang mempunyai klorofil, iaitu yang menjalankan fotosintesis. Jadi kalau mikroorganisma yang ada klorofil, maksudnya dia memerlukan cahaya. Tak semualah, tapi kalau ikut yang lain yang tidak ada klorofil, maksudnya dia tidak mahukan cahaya. Boleh faham tak? Hanya mikroorganisma yang berklorofil saja memerlukan cahaya. Okey, seterusnya suhu. Suhu yang paling optimum memang dalam mulut manusia lah. Dalam mulut manusia tu maksudnya suhu seperti badan manusia lah, iaitu lebih kurang 37 darjah Celsius. Okey nah, itu suhu yang paling cun. Kemudian untuk nilai pH, kita tengok nilai pH juga adalah pH yang neutral. Okey nah, pH yang neutral. Dia tak mau berasid, dia tidak mau beralkali. pH yang neutral. Dan yang akhir sekali tu, itu yang saya bawa, bila masuk dalam mulut manusia, kalau kita ambil sebagai analogi nak bagi cepat faham,
tak gosok gigi malam, pagi esok bangun pun tak gosok gigi, memanglah dia akan bau hasil daripada proses yang berlaku dalam mulut. Bakteria-bakteria menguraikan, kira kita panggil tahi gigi senang sebut, iaitu menjadi nutrien kepada mikroorganisma, terutamanya bakteria. Okay, menjadi nutrien, menjadi sumber makanan kepada mikroorganisma. Jadi kalau kita ada kat sini tengok, mudah ingat lah. Ada air, tidak ada cahaya, suhu 37 darjah Celsius, lebih kurang suhu badan manusia, nilai pH yang neutral, dan juga yang akhir sekali ni sebenarnya adalah nutrien. Jadi kalau tengok kat sini, pelajar-pelajar boleh tengok dekat buku teks masing-masing. Okey, kita tengok balik kelembapan yang sesuai. Okey, adalah yang sesuai kelembapan. Cahaya, kulat dan bakteria lebih baik dalam keadaan gelap. Ni nampak nah. Tetapi yang ada klorofil, dia memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Boleh nah? Kemudian suhu, ni antaranya ni 35 ke 40 darjah Celsius. Tu yang saya sebut tadi, 37 suhu badan manusia tu memang cun kat dia lah, memang berada dalam range tu 35 ke 40 darjah Celsius. Kemudian nilai pH ada ni, nilai pH 7 neutral. Kemudian yang akhir sekali nilai yang dikatakan nutrien. Okey. Jadi untuk hari ni kita dari segi teori kita akan tengok ini sahaja, dan kejap lagi saya akan forward sedikit video ringkas berkenaan eksperimen yang digunakan, eksperimen yang dijalankan untuk menyiasat faktor-faktor yang telah pun kita belajar ni. Okey nah, sekejap lagi. Okay, eksperimen wajib ni korang kena ada 4 keping roti. Ada balik pula. Okey, 4 roti. Yang pertama, korang jangan sentuh, korang masukkan dalam plastik. Simpan elok. Yang kedua, korang sentuh dengan tangan korang. Jangan basuh tangan korang, sentuh saja. Kemudian simpan dalam plastik tu sekali lagi. Yang ketiga, korang cuci dulu tangan korang pakai air, dan kemudian korang sentuh roti tu dan simpan dalam plastik. Dan yang akhir sekali, korang cuci tangan korang dengan air dan juga sabun. Lepas tu sentuh roti dan kemudian simpan dalam plastik. Lembu pun nak buat eksperimen, okey. So kita ada 4 roti yang kita uruskan dengan cara berbeza. So lepas tu kita simpan tempat gelap, nanti 3 hari kita tengok, okey. Okey, pelajar-pelajar, saya harap semuanya dah pun menonton video yang telah pun ditunjukkan oleh Cikgu Helmi berkenaan eksperimen yang awak boleh lakukan sendiri di rumah untuk menyiasat faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi untuk tugasan, saya pun nak minta awak buat benda yang sama, tapi pakai roti tu, tengok Cikgu Helmi tu dia pakai besar sangat, tapi awak potonglah ikut saiz yang sesuai. Buat perkara yang sama untuk menyiasat sendiri, okey, dan bina 2 set lah. Okey, harapnya awak boleh buat, iaitu saya nak awak sebagai tugasan buat video yang lebih kurang sama macam Cikgu Helmi. Okey, buat dalam bentuk video pendek juga. Faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Awak nak pakai aplikasi apa pun tak kisah, sama macam Cikgu Helmi, TikTok pun boleh, ataupun Viva Video atau apa-apalah yang awak boleh pakai untuk eksperimen faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Bila dah siap, masukkan dalam grup Telegram kita ni, dan insyaAllah lah kita akan tengok dari situ siapa yang ni. Dan kot hujung minggu ni ada untuk sebelum kita nak jumpa balik pada minggu depan hari Rabu, masa yang panjang, insyaAllah saya harap boleh buat. Jadi 2 set lah kalau boleh. Cikgu Helmi dia letak dalam tempat dalam almari yang tak ada cahaya, tapi kalau boleh saya nak awak buat 2 set menggunakan roti yang sama. Okey, boleh rujuk juga buku teks pun boleh rujuk. Satu letak tempat yang tak ada cahaya, satu set lagi letak tempat yang ada cahaya.
Jadi kita sebab nak menyiasat juga faktor cahaya. Okey. So sekian dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di sesi yang seterusnya akan datang.